kita bersama dalam program anjuran Malaysia Productivity Center. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MPC, terutamanya kepada Ketua Pengarah MPC, Dato' Abdul Latif Haji Abdul Usman, Pengarah Productivity Advisory and Consultancy Services, Tuan Rosmi Abdullah, serta koordinator program kita, Puan Kartin Haslinda. Bersama saya, Kamruzan bin Rahmat, moderator anda pada petang ini dalam siri kedua untuk siri webinar peningkatan produktiviti dari usahawan untuk usahawan. Dan tajuk kita pada petang ini, pengurusan prestasi perniagaan untuk SME. Okay. Bersama speaker kita, Encik Dr. Edli Ferdin Ramli, Pengarah EFR Certification Sdn Bhd. Beliau berpengalaman luas dalam bidang audit akreditasi persijilan terhadap ratusan syarikat besar, sedara dan kecil di Malaysia dan luar negara, akan memberi kita pandangan dalaman dan luaran sesebuah organisasi dan mempelajari kekuatan, kelebihan, peluang serta penambahbaikan dalam organisasi tersebut. Beliau merupakan pengasas dan pengarah EFR Certification, salah satu badan persijilan antarabangsa yang mempunyai pelanggan dari pelbagai negara, dan dalam pada masa yang sama beliau juga aktif dalam bidang pengauditan perundingan, latihan kecemerlangan perniagaan iaitu Business Excellence, sistem pengurusan lean serta quality. Okay. So antara pencapaian beliau pernah dianugerahkan Industry Solution Award dan Productivity Specialist pada tahun 2014 dan 2016 oleh Industrial Engineer and Operation Management International Society yang berpusat di Amerika Syarikat. Mengenai pendidikan beliau mendapat pendidikan awal di tempat asal di Batu Pahat, Johor, sebelum melanjutkan pelajaran di MRSM Muar dan seterusnya ke ITM Shah Alam. Mendapat ijazah sarjana muda kejuruteraan mekanikal dalam pengurusan pembuatan dan pengurusan dari University of Bradford, United Kingdom. Kemudian beliau mendapatkan sarjana sains dalam sistem pembuatan dan pengurusan dari Sheffield Hallam University, United Kingdom juga. Dan seterusnya ijazah Dr. Falsafah dari Universiti Teknologi Tun Hussein On, Batu Pahat, Johor. Okey, mengenai topik kita pada petang ini, prestasi. Prestasi merupakan kayu ukur pencapaian sesuatu aktiviti yang skopnya amatlah luas. Okay? Begitu juga dalam perniagaan. Pengukuran dan pengurusan prestasi adalah amat penting bagi menentukan keberadaan sesebuah perniagaan tersebut. Oleh itu, dalam siri ini, speaker kita Dr. Edli akan menerangkan pendekatan dan kaedah pengurusan prestasi yang ini Balance Scorecard. Jadi singkatannya BSC untuk SME. Okay. Sebelum saya menjemput Dr. Edli, ingin saya tekankan di sini, kita membuka ruang soalan kepada semua peserta. Anda boleh klik dan type soalan pada tab Q&A pada menu webinar anda, dan saya akan membacakannya kepada Dr. Edli pada masa yang sesuai. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Dr. Edli untuk memulakan perkongsian. Okey, terima kasih Nizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih daripada peserta-peserta yang join daripada awal webinar yang pertama. Saya nampak kat sini ada Said Nasir daripada awal pagi tadi pun ada, Cik Sukri. Jadi ramai juga peserta yang menyertai sesi live. Okey. Jadi saya Cik Samsul Hussein jadi Cik Munir. Alhamdulillah, saya harapkan sesi ini dapat memberi manfaat kepada peserta-peserta semua. Dan untuk perkongsian saya pun taklah perfect dalam bahagian mengukur metrik prestasi ni kerana dia macam satu kerja agak leceh juga, memerlukan masa. Okay, tetapi seperti yang selalu disebutkan oleh guru dalam bidang-bidang kualiti, mereka mengatakan kita tidak boleh membuat penambahbaikan jika kita tidak boleh ukur.
Pasal kita tak tahu dekat mana kita berada sekarang. Jadi bila kita tidak tahu di mana kita berada sekarang, kita nanti boleh jadi macam shock sendiri. Apa yang kita buat kita rasa macam dah hebat. Kita rasa macam dah luar biasa lah. Tetapi pada hakikatnya kita sedang menghadapi masalah. Ataupun kita tersasar daripada kita punya destinasi kita. Okey, tak susah cerita pelayaran. Kita teruskan lagi pelayaran kita. Jadi untuk belayar Cik Nizam, kita perlu tahu destinasi kita. Jadi nak tahu destinasi ni, kita setkan dekat dalam peta kita, kat mana kita punya hala tujuan kita, dan dalam proses nak mencapai hala tujuan itu ada beberapa perkara yang kita perlu ukur. Okey, kerana kita nak sampai ke destinasi, kita takut kita punya kewangan haus. Kewangan kita habis, jadi mungkin kita perjalanan kita lagi sikit je lagi, mungkin lagi beberapa ratus kilometer nak sampai ke destinasi. Tetapi disebabkan kita mempunyai masalah kewangan, pelanggan kita start mula lari, jadi kita mungkin tak boleh capai kepada destinasi kita. Jadi kita nak ukur lah dalam perjalanan kita cukup tak untuk kita nak capai ke destinasi kita. Okay, terutamanya dalam strategi yang saya kongsikan dalam webinar yang pertama tadi. Okay, ialah kita mempunyai exit plan ataupun strategi keluar. Okay, jadi bila kita kata strategi keluar, kita plan nak pergi kepada penyelesaian ataupun kita nak listing. Okay, jadi kita nak tengoklah sama ada kita punya prestasi ni boleh diterima oleh Suruhanjaya Security untuk disenaraikan. Jadi untuk webinar ni saya akan tekankan melalui Cik Nizam cakap tadi, melalui balance scorecard, instead of kewangan saja, kerana di dalam strategi evolution memang kita fokuskan kewangan. Dari segi strategi klasikal memang kita fokuskan pada kewangan. Tetapi ultimate aim kita selain daripada kewangan, kita ada juga prestasi-prestasi lain yang perlu diseimbangkan, iaitu prestasi berkaitan pelanggan, prestasi proses-proses untuk kita nak capai kita punya destinasi, prestasi pembelajaran dan juga pertumbuhan. Jadi ada 4 metrik prestasi ini yang saya akan kongsikan. Okey, di mana dengan saya akan tunjuk contoh-contoh ataupun saya akan berceritalah contoh-contoh prestasi yang kita perlu set dalam sesebuah perniagaan. Okey, jadi untuk usahawan SME seperti biasa kita nampak mereka dari segi kewangan ni memang dia orang ada monitor. Okey, tetapi dalam masa yang sama bila saya tanya ada tak set prestasi berkaitan dengan owner equity. Okey, jadi bila saya tanya dia orang owner equity, ada tak set target dalam 5 tahun nanti owner equity nak letak berapa banyak. Jadi dia kata apa guna owner equity tu? Kita pun tak pernah ambil tahu. Saya kata minta you punya financial statement. Dia tunjuk, ni kat dalam you punya financial report ada owner equity. Jadi owner equity ni contohnya adalah asset tolak liability lah. Kalau company kita liability banyak, lebih daripada asset, owner equity kita akan jadi negatif. Jadi bila kita punya equity kita negatif, kita punya exit plan tadi nak jual, siapa nak beli company yang ada hutang? Jadi ada juga yang nak beli tapi dia nak beli murah lah. Macam Tony Fernandez masa dia nak take over company Asia dulu. Dia dapat murah aja. Pasal apa? Company Asia pada tu adalah company yang berhutang. Dia owner equity dia negatif. Jadi kita boleh offer murah je lah dekat dia. Tapi dalam masa yang sama, financial statement adalah hutang-hutang yang mungkin dia nak kena coverkan selepas ni. Ada gaji pekerja tertunggak ke,
Jadi bila kita nak jual company yang baik-baiknya boleh dapat jutaan ringgit, tetapi akhirnya orang beli murah pasal saya pernah dengar satu siri daripada Tony Fernandez lah masa tu, walaupun sekarang ni dia orang tengah dalam keadaan yang agak tenat juga Asia. Okay. Tapi dia punya sesi tu agak menarik, masa tu Tun masih lagi Perdana Menteri. Okay, so dalam sesi tu dia buat berseluruh lah kepada Tun. Dia kata kalau boleh dia nak beli Asia tu apa RM10 ke apa, tak salah. Kalau RM10 dia kata dia boleh belilah. Okay, itu mungkin disebabkan owner equity di dalam financial statement company itu teruk lah. Okay, jadi dari segi kewangan kita akan berfungsi. Okay, dari segi apakah yang perlu kita monitor. Okay, sekurang-kurangnya setahun sekali itu kena monitor lah. Tapi paling baik tiap-tiap bulan kita cek kita punya prestasi. Okay, dan ujung tahun ataupun ujung financial year bila kita submit untuk kita punya account untuk audit dan sebagainya, kita dah tahu kita ni capai ataupun tak capai. Okay, yang kedua adalah pelanggan. Okay, pelanggan yang ni pun bila saya tanya SME, kebanyakan mereka tiada lah membuat satu metrik untuk customer satisfaction. Okay, dia ada berbagai customer retention rate yang kita boleh monitor, customer churn rate. Churn rate ni maksud dia customer yang lari. Yang customer kita pernah servis dalam tahun tersebut atau tahun depan dia dah tak ada. Okay, that's customer churn rate. Jadi ini adalah prestasi pelanggan yang saya akan kongsikan sekejap lagi. Okay, dan kita ada juga prestasi proses dalaman, di mana dekat dalam financial statement biasanya kita akan nampak ada operating expenses. Jadi untuk nak dapatkan dia lebih cekap, lebih mantap, supaya kita punya profitability tu margin jadi lebih besar dan kita boleh fokuskan seterusnya kepada pertumbuhan lah, untuk nak meningkatkan lagi kita punya revenue, okay, untuk nak membuat aktiviti-aktiviti CSR dan juga nak buat R&D, kerana kalau kita tidak kuat di dalam kewangan, pelanggan kita tak ada, kalau kita nak buat R&D pun kita akan kurang dapat sambutan lah. Okay, jadi ini kita akan kongsikan, insyaAllah kalau ada soalan, okay, just interrupt saja. Saya akan cuba sharekanlah apa yang saya tahu, okay, dan kita harapkan dia dapatlah apa jawapan yang diperlukan. Okay, pengenalan kepada balance scorecard saya akan ambil masa sekejap 2-3 minit ni, kerana setiap kajian yang saya buat, okay, sudah pastinya ada guru-guru dalam bahagian masing-masing. Macam strategi, saya nampak guru yang terbaik, okay, publication bagus, macam pagi tadi saya sharekan Whittington lah, okay, pasal dia compilekan semua strategi. Okay, dan untuk balance scorecard ni, okay, pada tahun 1992 lah. Okay, mungkin saya ada nampak ni pula internet unstable. Saya harap tak putus-putus. Cik Nizam okey clear? Alhamdulillah, so far okey lagi ni. Tak ada putus-putus Tak ada putus-putus, ya, alhamdulillah. Okey. Untuk kita jika ada gangguan sila beritahu. Jadi saya boleh saya boleh slowkan sikitlah bila laju putus-putus memang terus tak dengar. Alright. Ada siapa dekat sini biasa langgan Harvard Business Review? Dulu-dulu saya selalu juga baca. Tetapi sekarang ni dah jarang baca lah. Banyak dah ada dekat internet dah yang kita boleh tengok. Okey, dia adalah keluaran Januari-Februari tahun 1992. Masa tu saya masih lagi ambil SPM. Saya masih umur 10 tahun tu mandi sungai je ni. Tak ada cerita prestasi company Okey, jadi dekat sini balance scorecard, measure that drive the performance, muka surat 71 Januari Februari 92,
yang ditulis oleh dua orang pakar ataupun guru dalam balance scorecard ni dalam performance, iaitu Kaplan and Norton lah. Dua guru ni, Dr. Kaplan and also Dr. Norton. Okey, dia membuat beberapa research daripada beribu-ribu company. Okey, kemudian daripada hasil kajian dia, okey, dia kata secara tradisinya syarikat banyak hanya menggunakan prestasi kewangan. Okey, jadi sebab tu kadang-kadang kita tengok banyak yang CEO yang ni daripada financial background. Jadi dia punya prestasi dia fokuskan pada kewangan sahaja. Okey. Jadi untuk nak lebih bagus, it should be pluralist lah yang tadi yang dipanggil processual ataupun systemic punya strategi tadi. Dia perlu ukur juga menggunakan beberapa indikasi prestasi yang lebih seimbang. Okay, jadi kita perlu balancekan, jangan fokuskan pada kewangan. Okay, kerana dengan kewangan saja nanti kita takut ada kemungkinan kita dapat bisnes, projek habis tetapi customer kita banyak ngumpat kita kat belakang. Okay, jadi next projek ada kemungkinan kita tak dapat projek tersebut. Jadi kita kena ada juga prestasi indikator dari segi customer, proses dalaman dan juga pertumbuhan. Jadi dia lebih seimbang. Okay, jadi supaya kita dapat lebih berdaya saing dan juga berdaya tahan lah, di dalam perniagaan kita. Alright. Jadi saya teruskan dengan slide seterusnya. Jadi cikgu saya ini adalah Kaplan dan Norton. Okay, so banyak dalam artikel saya banyak membuat citation lah kepada mereka berdua ni. Okay, dan dia satu yang bagus lah kerana bila saya baca, okay, this should be applied to my company. Okay, jadi untuk apply ada beberapa perkara lah saya nak kongsikan. Okay, jadi bila kita nak tengok financial, kita nak set dia punya sasaran. Goal ni adalah dia punya sasaran. Okay, jadi target dia, kita nak set dia punya target, sasaran, dan kita nak set kita punya measure dari segi frekuensi, berapa kerap kita nak check. Jadi dia sebenarnya ni macam medical check up lah, macam medical check up dekat badan kita lah, health check. Kerana kadang-kadang kita rasa kita sihat, rasa kita kuat, tetapi bila check sebenarnya ada masalah dengan tekanan jantung. Ada darah tinggi ke kan? Ada jantung ke? Manis. Okay, jadi kita kena ada frekuensi lah untuk nak check. Kalau cantik dia lebih kerap supaya kita tak tiba-tiba terkejut lah dekat final stage. Okay, jadi setiap sasaran yang kita letakkan dekat sini, basically kita nak tahu apa. Okay, dekat sini kita letak dari segi financial dan juga internal business. Okay, what must we excel at? Apa yang kita perlu cemerlang? Okay, kemudian dari segi antara financial dan customer, how do customers see us? Are they still buying from us? Adakah dia masih membeli dengan kita lagi? Okay, kemudian how can we serve customer better in the future? Jadi kita customer dan juga innovation supaya dia boleh maintain dengan kita. Okay, kemudian dari segi innovation and learning ataupun pembelajaran dan pertumbuhan ini, okay, dengan internal business, how can we continue to improve and create value? Okay, jadi antara internal business pula dengan customer, okay, adalah mainly that is the financial success. Okay, macam contoh pagi tadi saya bagi Nestle. Okay, so dia fokus dekat customer dia, dia develop, dia pergi sekolah, bagi Milo, tapi zaman dulu Vitagen selalu dapat juga. Tapi Vitagen nampak macam slow sikit. Vitagen macam slow sikit. Milo tu memang ingat sampai sekarang lah. Memang nampak van Milo datang kan. Dia tahu lah. Hari sukan penuh lori Milo kan. Okay. Percuma pula tu macam masa saya mula-mula kat bisnes macam tak terfikir kenapa dia bagi benda-benda tu free. Okay, sebenarnya dia nak target long term target long term dekat situ. Okay, jadi kita teruskan boleh Nizam?
Boleh. Alright, jadi untuk kita teruskan, saya akan memulakan dengan indikasi prestasi kewangan. Okey, jadi untuk prestasi kewangan, saya selalu letakkan dekat sini adalah beyond profit and loss. Okey. Kalau profit and loss ni pada saya dia adalah satu yang short term. Okey, tetapi kita have to go beyond profit and loss lah. Contoh dekat sini katakan kalau kita nakkan listing di Suruhanjaya Security, okay, ataupun kat mana-mana stock exchange lah, nak pergi kat Jepun ke Hong Kong ke. Okay, memang first thing dia tanya lah, the first 3 years punya financial performance. Okay, biasanya dia just tanya how is your revenue lah. Jadi kena buatlah presentation revenue. Kita punya revenue cakap Melayu apa pendapatan. Okay. Pendapatan. Okay, so revenue dia punya pendapatan. Okay, jadi dia nak tengok 3 tahun. Dan 3 tahun ni dia nak tengok ada peningkatan. So ada peningkatan, mungkin sales tahun pertama adalah 10 juta, sales tahun kedua adalah 11 juta, tahun ketiga 12 juta. Sikit pun tak apa. Okay, tapi dia kena tunjuk peningkatan. Tapi once dia ada sekali terjatuh, drop, so biasanya banyak queries lah dia akan tanya. Okay, what happens on that year, apa isu dia, why you punya contingency plan ataupun business continuity plan tak bergerak, so they will ask that question. Jadi kita kena control benda ni betul-betul, pasal bila kata profit and loss ni ramai, especially usahawan SME, dia takut tax, termasuk saya lah. Macam-macam rugi kan 19% paying tax from your profit. Contohnya untung 100,000, 19,000 nak bagi kat government ni macam menggigil kan. Okey, jadi ada yang kata better hide from the tax, lari daripada kita boleh kurangkan atau expenses. Okey, boleh, tak ada masalah, tapi yang penting yang pertama revenue tadi dia mesti ada kenaikan. Profit pun ada kenaikan. Itu yang kita kena set indicator kita. Jadi dalam financial statement, pasal dia orang boleh beli di SSM, nak tengok. Normally dekat financial statement dia ada tahun lepas punya dengan tahun ni punya. Jadi dia boleh tengok prestasi kewangan tu dari segi kita punya revenue. Okay, jadi make sure bila submit untuk you punya revenue untuk buat audit report, so ensure dia ada kenaikan. Dan dia perlukan strategi lah. Jadi sebab tu kita kena monitor, tapi dah nak ujung-ujung tahun baru nak tengok balik, baru nak consider expenses, jadi itu dah terlambat. Jadi dalam prestasi ni kita kena set awal, early on our financial year. Katakan financial kita bermula pada Januari 2020 contohnya, sekarang ni dah penghujung, Disember akan tutup. Lepas 6 bulan akan submit lah. Jadi apa yang kita buat, kita tengok every month sama ada sasaran kita tercapai ataupun tidak. Kalau ada terlebih, dekat situ kita boleh consider about masukkan expenses, buying some asset. Jadi kita punya financial statement akan nampak lebih cantik dekat situ. Jadi beyond profit and loss, so biasanya untuk profit and loss, apa lagi yang kita dapat tahu? Kita akan dapat tahu dekat dalam account ni kita akan ada P&L dan juga balance sheet kan. So dalam P&L apa yang kita dapat tahu ialah profit ataupun kita loss, ataupun profit before tax pun ada dekat situ. Kemudian dekat akaun rugi juga kita akan nampak kita punya expenses, kita punya perbelanjaan. Kita boleh nampak perbelanjaan, kita boleh tengok administration cost, berapa banyak dekat situ lah. That is what we can know from profit and loss.
Okey, tetapi kalau kita operate dan kita mempunyai perancangan strategi yang 3 dan 4 dalam webinar 1. Okey, yang pertama dia tak tahu jalan, tak tahu jalan keluar. Yang kedua kalau dia nak bagi waris. Okey, yang ketiga untuk company ni dijual, okey, ataupun yang keempat adalah kita nak pergi pada listing penyenaraian. Okey, jadi kita perlu tahu kalau untuk strategi keluar ni kita kena tengok kita punya penyata imbangan ataupun balance sheet. Okey, apa yang ada dalam balance sheet? Yang penting sampai kita perlu monitor prestasi kita. Okey, dalam balance sheet yang pertama, okey, ada aset. Okey, dia akan bagi tahu aset. Dia akan bagi tahu capital. Paid up capital kita. Okey, dia akan bagi tahu hutang kita, liability kita. Okey, dan dia akan bagi tahu kalau kita dalam perniagaan ada stok stok barang dan sebagainya, value stock Okey, iaitu ada opening stock, closing stock. Okey, apa kepentingan yang kita perlu monitor? Sebagai SME, okey, saya tanya ada tak set target untuk paid up capital? Jadi bila saya tanya dia orang paid up capital, pasal saya nak masuk tender ataupun saya G4. Jadi bila G4 saya punya paid up capital contohnya kena ada 500,000. Janji ada 500,000 tulis dekat kita punya financial statement dah cukup lah. Okay. Tetapi sebenarnya paid up capital ni adalah salah satu mekanisme saving company. Okay, yang di mana kita letakkan capital kita ni sebagai yang pertama adalah untuk simpanan. Okey, kebanyakan kita usahawan kita akan letak simpanan kita ke tempat yang yield tinggi Contohnya yield tinggi kita akan letak di dalam yield tinggi dan yang selamatlah. Okey, ada yang akan masukkan dalam FD fixed deposit. Okey, ada yang akan masukkan ke dalam ASB. Okey. Jadi untuk yang ini pertama sekali untuk saving katakan paid up capital kita adalah bermula dengan 100 ataupun kita set company dulu mula-mula kecil lah 10k. Okey. 10k. Jadi kena set target tahun kedua kena naikkan dia. Kena naikkan dia kepada 50k contohnya. Jadi tahun ketiga naikkan ke 100. Kita cuma kena buat resolution lah, kena buat resolution dengan company secretary. Okey, kita cakap sekarang ni kita ada modal tambahan yang mungkin kita boleh ambil daripada retain earning. Okey, yang kita simpan daripada keuntungan kita pada tahun lepas. Dan kita reflectkan jadikan dia sebagai paid up capital. Okey, jadi untuk paid up capital ni kebanyakan company dia tak ada set target. Jadi kena set target contohnya selepas 5 tahun saya berniaga mula-mula 10k, selepas 5 tahun saya nak 100k. Ini penting untuk SME. Okey, pasal kita nak exit, nak jual, kalau kita punya paid up 10k, kita tak boleh jual mahal company kita. Kalau kita paid up capital, ada paid up capital boleh je. Sekarang ni dah boleh je RM1 company RM1. Kalau dulu company RM2. Okey, saya tak company RM2 je dah boleh. Dulu dia perlukan dua director. Sekarang ni sejak 2017 akta syarikat dia dah tukar lah. Even seorang pun boleh buka company Sdn Bhd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi dekat situ apa yang kita perlukan ialah set target untuk paid up capital. Daripada mana kita dapat, dari mana kita nak korek, kita masuk dari situ, ada kemungkinan kita akan tambah share holder untuk nak tambah kita punya capital lah. Okey. Yang kedua dari segi modal, yang penting juga ialah
sebenarnya kita boleh tambah kita punya modal ni juga dengan melaporkan kita punya modal tadi. Okay, tadi saya kata kebanyakan SME dia akan letak ke tempat yang lebih selamat lah. Okay, so dia akan letak di ASB ke, FD ke, fixed deposit. Okay, jadi yang ni tadi saving. So bila saving, okay, director ataupun boleh buat resolution. Okay, capital kita dah 500k sekarang ni. Kalau kita letak di FD mungkin tak dapat banyak, mungkin boleh dapatlah 20,000 setahun. Jadi dekat situ sebenarnya boleh dipelbagaikan juga. Boleh dipelbagaikan untuk jadikan sebagai investment. Tetapi dekat dalam laporan dia masih lagi dalam laporan financial kita dia masih lagi dekat dalam paid up capital. 500,000 maintain, kita melaburkan, untung daripada pelaburan itu kita masukkan ke dalam kita punya income lah. Okay, ataupun ke dalam financial statement dia akan kata ada income. Okay, kita berniaga, ada income yang memang income daripada perniagaan, kita boleh masukkan juga untuk nak cantikkan kita punya P&L tadi. Okay, so modal ini adalah satu prestasi yang sangat penting juga untuk SME lah. Okey, yang seterusnya, ada soalan yang sikit seterusnya adalah owner equity. Saya Eddie, ada sikit soalan. Nak kena off lah. Okey, doktor boleh tanya sikit Okey, so seterusnya adalah owner equity. Owner equity ni adalah satu yang dicampurkan modal campur aset tolak liability. Itu formula dia. Okay, modal, paid up capital, plus kita punya aset, tolak hutang kita. Okay, modal RM2. Contohlah, buka company, RM2 company. Okay, kemudian aset tak ada. Okay, kemudian ada pula hutang dengan supplier. Owner equity jadi apa? Jadi Zam. Negatif lah. Jadi negatif lah. Jadi hutang. Jadi dia company ni tak sihat lah. It's not healthy company. Jadi kalau kita nak pergi exit, nak pergi penyeraian, first memang dah kena reject lah. Okay, so yang kedua, kalau kita nak jual, orang pun nak belilah, murah RM10 lah. Satu share. Okay, jadi contohnya dekat sini owner equity ialah kita nak kena fokuskan. Contoh ada company dia kata ada keuntungan. Bila ada keuntungan, dia beli aset. Okay, aset tu adalah aset mudah alih pula. Contohnya macam kereta. Okay, bila beli kereta dia akan masuk expenses, dan expenses pun akan masuk depreciation. Biasanya 5%. Okay, usaha SME ni dia biasalah pasal teringin. Orang lain pakai Mustang pun dia nak pakai Mustang kan. Orang lain pakai Audi Q7, Q8 dia pun nak pakai Q8. Projek pula untung. Jadi apa salahnya beli kereta? Okey, dekat situ dia boleh beli hutang, tak kisah liability. Contohnya 500,000 dia beli kereta. Okey, hutang lah. Dekat dalam asset column, dalam balance sheet dia 500,000 asset. Pasal dia beli kereta tu 500,000 asset. Tapi setiap tahun dia akan turun, depreciate. Okay, liability mungkin 500,000 ni dia boleh turun, dia tak masuk macam as per depreciation. Jadi at the end, dia tidak membantu untuk owner equity ni untuk kita tambah. Okay, pasal asset liability ni dia turun. Jadi kalau ada keuntungan, asset kalau boleh beli asset yang appreciate. Jadi appreciate, tahun ni aset ni 500,000 kita beli, contohnya satu properties ataupun kilang contohnya. Aset ni 500k. Okay. Kemudian tahun depan kalau kita tak nak buat valuation immediately, okay, after 3 years kita buat valuation balik, kita masuk dekat financial statement kita, dia mungkin dah boleh jadi 800k. Okay, walaupun kita tidak jual, tapi valuation aset kita akan jadi 800k.
Okey, jadi ada tak saya tanyalah bila kita buat assessment penilaian business excellence pasal penilaian business excellence ni bab strategi. Jadi saya tanya untuk asset dan juga owner equity ni ada tak you set target untuk peningkatan dia. Okey, so kebanyakan yang dia not aware about that. Dia kata saya punya tax punya advisor kata beli kereta lah dapat kurangkan tax. Lepas tu kereta boleh tunjuk kat orang lagi kan. Marketing tu, ada strategi Untuk marketing. strategi marketing kata tak apalah beli kereta lah. Okey, tapi dari segi kereta dia tidak membantu untuk owner equity. Mungkin dia boleh membantu untuk turunkan tax tetapi dari segi owner equity tak dapat. Okey, jadi balancekan nak beli kereta mewah dan sebagainya boleh beli. Okey, dalam masa sama cuba juga set dia menjadi aset-aset yang appreciate yang menaik. Okey, walaupun contohnya dekat company kita buat sdn Berhad kita plan exit plan nak bagi kat waris, kat anak-anak kan. Okey, ataupun yang jenis banyak anak ni ada anak tiri, ada anak angkat pasal kalau faraid anak angkat dah tak dapat. Faraid kita nampak pula anak angkat kita ni memang yang kata berkaliber lah, yang bersemangat, dia tolong kita dalam berniaga. Okey, so dekat situ saya recommend masukkan dia ke dalam company as the shareholder. Okey, jadi apa juga aset company yang ada, contohnya kita ada rumah dan sebagainya, pasal kita dah buat exit plan nak buat pewarisan. Umur pun katakan dah 60, dah dekat 70. Jadi kalau ikutkan nanti dia orang berebut harta ni nanti. Dan banyak terjadi lah even macam Ijab Jalin, tak nak sebut nama company lah. Tapi macam Nazar tu nampak lah Nazar lepas Tan Sri meninggal dunia. Okay, so proses untuk aset dan juga pembahagian dia tak jelas. Jadi sebenarnya kalau dah betul-betul nak buat waris is fine. Okay, aset-aset masukkan kat dalam company. Okay, kemudian letakkan siap-siap dia punya persen dekat capital lah, share dia. Okay, so anak tiri ada yang 25. Okay, anak sulung, okay, dah tanya dia, kau minat tak dengan company ni? Tak apa minat. Kau ambil lah 5%. Okay, adalah anak-anak yang lain, okay, yang ada berminat ke apa, okay, so letakkan dekat share tu kerana kalau kita meninggal saja, okay, just go to form 24, okay, dia orang just keluarkan nama kita, tinggalkan nama anak-anak kita dan dia own the company straight. Itu kalau strategic plan untuk waris. Kalau strategic plan untuk nak jual, lain pula lah. Kalau strategic plan untuk nak penyelesaian pun lain juga. Takkan kita nak letak rumah kita dekat dalam aset ni. Jadi kalau kita letak rumah kita kat aset ni, bila public listing, once kita dah kurangkan daripada kita punya 75% tadi kepada kurang daripada 50, aset ni dah jadi milik company dah milik awam dah ni. Kalau ada masalah dia akan dicairkan. Rumah kita lah. Jadi kena ada strategi juga nak jual company, rumah jangan masukkan kat dalam company punya aset. Kalau nak jual company, nak buat penyelesaian, jangan masukkan. Tapi kalau kita punya plan memang nak wariskan, masukkan dalam aset. So set as a strategi destination kita. Aset terus masuk kat dalam rumah. Tapi kalau rumah dah berlambak sangat macam Cik Nizam banyak dia berapa pintu dekat pengerang okay, dia banyak jual lah. dah jual. Okey ni ada cerita pengerang dengan saya Cik Nizam Ada pintu ada buat pelaburan yang tidak berjaya Okey, jadi dekat situ pintu je. Jadi tu dia terus masuk aset tu cair habis terus. Okey, jadi dan seterusnya liability lah. Jadi persoalannya dekat sini, adakah kita meletakkan sasaran apabila kita menjalankan perniagaan? Ataupun kita just harapkan kita punya company accountant untuk buat, submit, kemudian kita sign, okay, next year jalan, okay, kemudian kita punya target bila financial statement cantik, boleh loan, beli rumah, beli kereta, beli property, tapi sebenarnya bukan itu saja. Okay, bila financial statement kita cantik, okay, so kita boleh pergi kepada target-target exit plan kita.
Okay, so far Cik Nizam ada soalan ni. Saya nampak macam ada oren-oren ni. Tadi yang pasal modal dulu lah. Ya So saya. dari segi modal tu, kalau contoh kebanyakan sekarang kita SME, banyak bantuan-bantuan kerajaan, pinjaman untuk start up business. So kalau tu dia masuk kategori mana? Okey, dia masuk dua lah. Contohnya kalau kita, bantuan tu untuk pembelian aset. Okey, so pembelian aset. Kemudian dalam pembelian aset tu ada hutang. So dia akan masuk juga dekat liability. Tapi best dia bila bantuan kerajaan dekat situ, kita beli aset tanpa interest. Okey, kerana bila beli aset dengan gunakan konsep berhutang, kena dengan bank kita kena bayar dia punya interest. So bila bayar interest, okey, so interest itu akan menjadi liability. Jadi owner equity kita tak dapat nampak beza lah dari setahun ke setahun. Tapi kalau dia non interest, kita bayar, hutang tu makin lama makin habis, hutang tu makin lama makin habis, kita punya owner equity ni akan naik. Pasal aset kita naik, liability kita makin lama makin kurang. Tapi kalau interest tinggi, especially lah bila kita buat pinjaman yang tinggi lah, 500,000, setengah juta lah, 1 juta. Walaupun dia punya interest dia 5%, sebenarnya dah 50,000. 50,000 tadi dia masuk top up balik kat liability. Jadi owner equity naik dia, slope dia agak rendah lah. Tapi kalau dia bantuan kerajaan yang kata dia bagi je terus pun cantik juga. Pasal aset tu dia terus bagi, kita punya financial statement kita declare je terus, aset kita bertambah, dia bagi satu mesin contohnya. Mesin tu berharga 200,000. Masukkan declare dalam financial statement, balance sheet, so 200,000 aset, liability kosong. Owner equity terus naik. Dan kita boleh teruskan lagi lah dengan sasaran-sasaran kita yang lain. Jadi itu adalah berkaitan dengan financial strategi untuk mencantikkan kita punya financial statement, dan financial statement ni adalah satu laporan yang boleh dibeli oleh awam. Jadi pastikan dia cantik lah walaupun nak lari. Tak nak cakap lah nanti LHDN kejar kita. Walaupun nak kurangkan teks lah, nak kurangkan teks ke apa. Jadi boleh, tak ada masalah nak kurangkan teks, tapi make sure sasaran-sasaran yang kita letak ni tercapai lah dari tahun ke tahun tu, destinasi kita sampai. Jadi ini adalah yang kedua. Yang kedua pula, yang pertama. So kita akan masuk kepada yang kedua. Yang prestasi yang kedua ni sangat penting juga untuk kita nak tunjukkan dekat dalam untuk kita punya potential investor yang akan nak invest dalam company kita, nak beli company kita, yang kita mempunyai prestasi pelanggan yang sangat baik. Pengukuran prestasi pelanggan ini kalau dalam Lazada, Shopee sebagainya, biasalah dia nakkan 5 bintang. So berapa bintang nak bagi? 5 bintang. So 5 bintang. 5 bintang ni penting supaya customer lain pun confident lah dengan kita. Jadi nak dapat 5 bintang ni perlukan strategi juga. Jadi pengukuran prestasi, especially yang those in the retail, dekat kedai tu buatlah sistem QR ke apa, scanner supaya dia orang boleh scan dan bagi rating lah dekat kita punya kedai ataupun dekat kita punya services, supaya kita boleh gunakan juga laporan daripada star rating tadi daripada pelanggan kita sebagai salah satu kita punya kekuatan dalam company. Tapi tak apa kalau dia bagi merah macam ini pun, yang masam ni pun pada saya tidak ada masalah kerana selagi customer tu bagi maklum balas,
okey, maksud dia you akan dapat sesuatu yang berharga. Dia masalah dalam company ni bila dia dah tak nak bagi maklum malas dah. Kita ambil contoh macam dululah kalau yang menurunkan persepsi tentang otomotif ni macam contohnya Proton dulu. Okey, orang beli power window asyik rosak je, dia tak ada buat laporan pun tak baik-baik juga. Kita bukan nak rendahkan dia, tapi itu yang berlaku pada waktu tersebut. Okey, jadi bila sampai satu masa orang pun boring lah buat apalah bagi tahu dekat manufacturer. Buat apa bagi tahu kat service center, saya hantar luar settle. Dia ganti motor boleh betul lah. Jadi sebenarnya syarikat organisasi rugi dekat situ. Rugi kenapa? Kita tak dapat maklum balas. Orang dah tak nak bagi maklum balas dah boring Bagi maklum balas tak ada reply, bagi maklum balas tak ada improvement. Jadi dia tak bagi tahu langsung, sedar-sedar lepas tu dia hilang. Lepas tu customer hilang. Dia cari produk lain yang lebih baik untuk dia lah. Okay, jadi penting dekat sini kita kena ukur prestasi kita. Okay, iaitu yang pertamanya, okay, kita perlu ukur berapa banyak customer yang dia bila contoh kita ambil kereta pasal Cik Nizam ni belakang ni gambar kereta je ni. Jadi mungkin kena cerita pasal kereta lah kot. Okey, jadi contohnya kita nak tengok berapa generasi contohnya yang bapa dia pakai Toyota, anak dia pakai Toyota, adik dia pakai Toyota, okey. Kemudian bila ada model baru Toyota, model yang lama dia dia jual, dia beli juga model Toyota dia. Ataupun dia upgrade mungkin sebelum ni dia pakai Corolla saja. Okey, dia upgrade kepada Camry. Kalau zaman dulu dia upgrade ke Corona contohnya. Okey, jadi yang tu kita panggil dia retain customer. Sebelum ni dia pakai kita apa? Pakai Toyota juga, tapi dia upgrade. Maksudnya dia is a retain customer. Tapi berapa banyak pula orang yang pakai Proton, okey, tapi dia retain lagi Proton. Okey, saya sekali je sebenarnya, saya Wira je lah. Lepas tu dah tak ada, lepas tu dah terikut dengan dia orang ni, dah pakai brand lain ni. Dah. Yang tu pun dah berapa banyak model brand tu jugalah. Dia kata for life brand tu. Retain. Dia retain yang sama. Tapi dalam masa sama saya ambil jugalah yang jimat-jimat sikit ambil juga Myvi lah. Support local brand. Support local brand. Betul. Okey, jadi dekat sini retain customer. Ada orang kata paling senang sebenarnya adalah retain customer. Okey, tetapi kalau kita tak buat betul-betul dia akan lari juga. Okey, sebab tu ada company dia buat loyalty card dan sebagainya lah, dapat rebate. Untuk attract customer pun tak semudah tak mudah dalam bisnes ni. Jadi sebab tu paling bagus sekali kalau company dah lama, you show that you manage to retain your customer. Okey. Jadi macam mana nak measure prestasi customer ni? Okey. Ada beberapa yang you all boleh Google lah. Tapi dalam Google ni ada yang bermacam-macam versi. Dia punya formula. Ada yang susah, ada yang senang. Okay, kalau boleh ambil yang senang je. Tapi retail ada masalah sikit apabila customer dia dalam satu hari ni beratus-ratus. Tapi yang hebatnya macam toke-toke, kedai yang pernah saya pergilah, dia boleh ingat nama kita. Walaupun customer dia beratus-ratus datang satu hari, dia datang, dia boleh tanya khabar kita, anak kita ni dah pergi, dah belajar mana ke apa. Okay, kalau perasan, kebanyakan toke-toke yang dah tua-tua ni, apek-apek yang ada kedai, dia ada satu, orang kata, memori yang kuat lah dekat situ. Jadi dia tahu, ni customer ni pernah datang sini dan dia datang sekali lagi, dan dia ingat. Dia ingat pun nama tu. Kedai makan pun sama juga. Ada kedai makan yang kita hari-hari pergi, nama kita pun tak tahu. Pasal bila ambil order, sebut nama berbeza juga. Jadi macam wife saya lah, macam Kak Ina ni dia memang selalu pergi restoran. Kalau pergi restoran mana-mana, dia tak kenal saya, dia kenal Kak Ina. Kak Ina nak order apa? Jadi dekat situ, sebenarnya tuan kedai tu pandai macam mana nak retain. Pasal dia boleh ingat nama customer dia.
Okey, tetapi bila kita dah membesar-besar jadi kita nak kena ada satu juga sistem, okey, macam mana kita nak measure retain customer tadi. Okey, yang satu adalah kita measure dari segi repeat. Retail sebab tu ada loyalty card dan sebagainya, tapi saya tak apa suka loyalty card ni pasal baik duit saya jadi gemuk. Jadi malas jugalah pakai loyalty card ni. Jadi kita kena fikirkan cara yang lain. Cara yang lain ni, okay, contohnya kalau ada electronic payment, credit card payment, okay, so if you can get the detail from who, okay, jadi walaupun bank tak bagi dia punya detail nama dan sebagainya, but at least kita tahu ini customer ni adalah repeat customer. Dia belanja masih lagi dekat kedai kita. Those for retail lah. But those for project pun sama juga. Project based customer mungkin dalam setahun tak banyak. Dalam 10-15 customer. Yang tu pun boleh ingat juga. Tapi kena notekan dan kena ada sistem. Okay. Tujuan webinar ni saya tak bagi sampel pasal saya punya business agak berbeza dengan business orang lain. Pasal business saya certification. Jadi kita boleh tahu customer yang mana tukar kepada Sirim. Tapi so far kita ambil Sirimnya customer. Ya lah, terlepas cakap lah. So far kita ambil Sirim customer, kita ambil luar-luar punya customer lah. Yang kita nampak pasal kita company kecil, kita boleh nampak lagi macam mana kita attract the new customer. Okay, kemudian upselling. Upselling ni pun contohnya kita retain plus dia upgrade. Dia tambah lagi Sebelum ni dia beli Vios lepas tu tiba-tiba dia kata wife dia nakkan Camry. Jadi dia upsell lah dia dah beli Vios dengan kita. Lepas tu dia beli another car contohnya dia beli Camry. Itu kita panggil upselling. Daripada customer yang sama dia belikan untuk dia punya anak saudara, dia punya kawan, bila kawan kata okey kau pergilah dengan dia. Jadi itu kita panggil dia upselling ratio. Jadi orang yang bagi upselling ni pun kita nak kena jaga. Dan kita nak kena ada rekod juga. Okay. Kemudian churn rate. Churn rate ni adalah customer yang hilang lah. Okay. Ada matrix yang kita tengok dalam setahun. Okay, dulu dia biasa datang, biasa beli dengan kita ataupun selalu ambil servis kita. Setahun mungkin 2-3 kali. Tahun 2020 ni dia senyap aja, dia hilang. Okay, maksudnya kita consider dia churn lah dekat sini, dia hilang. Okay, jadi kalau sebenarnya kalau dapat servis balik, dapat kontak dia, baguslah. Tapi kalau tiba-tiba dia hilang, especially retail, kita tak boleh nak trace. Okay, kita masukkan dalam kita punya metrik prestasi. Okay, jadi dekat sini adalah contoh-contoh yang kita boleh gunakan. Pada saya yang paling penting sekali adalah at least kita monitor yang pertama berapa banyak new customer yang baru. Okay, yang kedua berapa banyak yang kita dapat retain. Okay, so retain and repeat lah. Retain and repeat. Okay, and berapa banyak yang dia upsell. Jadi ada 3 ni cantik dah. Kalau tak 2 pun cukup lah. Untuk kita nak maintain kita punya bisnes dan kita perlukan laporan juga. Okey, tak sedar-sedar dah lagi 5 minit sini dah. Tapi agak menarik topik untuk yang key customer retention metric ni, terutama yang Dr. Adli terangkan lah. New retain upsell ni kadang kita terlepas pandang. Business owner kadang terlepas pandang ni. Tapi masa itu yang menjadi sumber kita punya pendapatan di kemudian hari tu. Dan juga marketing marketing. Free marketing, referral. Ya. Sebab benda tu kadang dia akan refer pada orang lain kalau kita punya servis tu baik. Ya. Jadi dah tak payah buat advertisement, tak payah bayar kat Facebook lagi. Ya, betul. Okay, silent marketing. Dia silent lah. Macam saya tak berapa reti sangat buat hard marketing. Pasal pada saya hard marketing ni macam too pushy lah. Nak cerita kita ni bagus, kita ni saya tak berapa reti sangat bab-bab tu. Tapi saya cuma mengharapkan saya bagi servis yang terbaik. Okay, dan dia orang retain dan dia orang bagi referral. Ya. Itu tapi tu bergantung juga pada jenis perniagaan yang dijalankan jugalah. Betul. Tapi referral apa-apa juga pun boleh juga. Runcit pun boleh. Untuk referral apa pun boleh. Ni komen daripada kita punya seorang peserta dia, zero cost marketing juga. Okay, betul.
Alright, so ada buku juga sebenarnya itulah ada yang kata bila berniaga ni kena banyak juga membaca Okay, itu Big Wolf ada bagi banyak diskaun buku, banyak agak buku saya beli. Okay, macam contoh ni, ni ada kat sebelah saya. Okay, Burn Business Plan contohnya. Jadi kita baca lah Burn Business Plan. Ada tak buka plastik lagi? Tak buka plastik lagi. Jadi bila kita membaca, kita akan dapat idea-idea lah. Contohnya building high performance. Okay. Okay, tapi tak apa. Saya cuma bukakan topik supaya dalam webinar ni selepas ni those doing the business yang perusahaan SME boleh teruskan membaca. Topik-topik dia berkaitan dengan ni lah, cari balance scorecard, cari prestasi, buat financial statement. Jadi webinar ni walaupun dia singkat, tapi untuk nak buka minda, pasal webinar saya ni bukan macam khusus mati level khusus mati level ni dia semangat bermotivation lepas dah berjoget-joget kat khusus, okay, semangat nak buat ni, semangat nak buat marketing. Okay, kita cool-cool je kat sini. Okay, bila dah cakap ni kadang-kadang terlajak juga. Okay, tak apa, kita sama balik. Yang ketiga, balance scorecard yang ketiga adalah prestasi proses dalaman. Okay, jadi prestasi proses dalaman ni yang penting adalah berkaitan dengan kita punya efisiensi. Okay, proses-proses efisien iaitu dari segi metrik yang biasa kita nak tekankan. Okay, macam jabatan kerajaan adalah ni kan, masa nak siapkan pasport, masa nak siapkan IC contohnya lah, piagam pelanggan dia. Okay, ini semua proses dalaman. Okay, jadi contohnya dalam proses dalaman ni, company contohnya dia adalah restoran. Jadi restoran ni dia kena ada metrik prestasi juga untuk nak serve customer. Berapa lama? Kalau ada kawan kita tu dia ada bengkel kan, dia kena bagi tahu lah berapa lama boleh buat dan okay, so dia kena ensure lah benda tu siap on time. Pasal dia ada kaitan nanti dengan customer satisfaction tu tadi. Okay, dapat 5 bintang. Okey, kemudian masa pemprosesan pun penting. Kos pemprosesan pekerja dan juga apa-apa juga pembaziran. Okey, untuk metrik prestasi yang berkaitan dengan proses dalaman ni, ini adalah sebenarnya bidang saya lah. Saya bukan financial background, saya IE, Industrial Engineer. Okey, banyak webinar ataupun saya diperkenalkan kepada MPC ni pun kerana bidang saya dalam bahagian macam mana nak pendek-pendekkan proses, macam mana nak buang pembaziran di dalam operasi ini. Okay, jadi sebab tu antara company yang paling awal lah kita follow Google untuk working at home. Macam company saya start 2016 working at home. Pasal kita nampak dekat situ, saya still boleh achieve the same result. Okay, even they are working from home. Okay, jadi 2016 kita dah start. Jadi bila time COVID 2020 terjadi semua dah kena kerja kat rumah. Okay, jadi sebenarnya semua dah biasa lah. Dah normal lah. Dah normal lah. Kecuali kalau yang ada kedai, itu still terpaksa lah. Yang ada bengkel tu still terpaksa lah. Restoran, still have to go to work. Okay, but some administration, management work, okay, kita boleh menjimatkan kos dekat situ. Okay. Jadi ini saya mungkin tak cerita panjang tentang metripretasi ini kerana banyak webinar-webinar saya lain macam hari itu MPC November saya buat untuk chemical plant productivity, saya buat untuk TPM. Okey, jadi yang tu ada webinar-webinar lain lah untuk metrik prestasi proses. Okey, biasanya macam mana kalau dia orang nak akses, ada dalam website ke, ada dalam YouTube ke rakamannya? So far ada dalam YouTube, tapi itulah saya ni tak buat hard marketing, jadi memang tak pernah share lah. Tapi kat YouTube sebenarnya ada, memang open to public. Oh, okey. Jadi macam kita boleh tengok lah, boleh masuk dalam YouTube, search pada Adli Ramli lah biasanya. Adli Ramli Okay, so dekat situ ada channel saya sendiri sebenarnya. Itu sebenarnya tempat saya simpan video. Even webinar ni saya simpan video dia dekat sana. Kalau simpan dalam komputer sendiri biasanya dia hilang nanti. 5S kira kena buat. Tapi 5S pun memang ada juga video 5S kat dalam YouTube tu yang saya buat sendiri.
Okey. Okey, jadi dekat sini adalah 8 pembaziran dalam pengukuran prestasi. Kita boleh gunakan juga financial metric tadi, operation expenses. Okey, so tengok dekat mana yang kita banyak membazir, adakah membazir dalam waiting, transportation, over processing, over production. Okey, yang di mana dalam proses untuk kecekapan proses dia boleh membantu untuk kepuasan pelanggan dan juga achieve kita punya financial statement kepada destinasi kita. Okey, satu lagi yang selalu ditinggalkan oleh SME, small medium company, atau small medium enterprise adalah prestasi untuk pembelajaran. Okey, kerana SME ni masalah dia orang dah sibuk day to day activity. Dia pagi, contohnya kalau owner restoran, pagi je dia dah datang pukul 4 pagi. Ada yang catering ni saya tengok pukul 2 pagi dah datang. Pasal kerja kahwin dia nak kena hantar barang-barang tu dah pukul 8. Ada yang restoran dah buka pukul 6. Okey, jadi masalah dia SME ni dia tidak ada matriks prestasi untuk pembelajaran. Tak sempat. Buka kedai 7 hari seminggu. Jadi untuk nak duduk study untuk growth, bahasa orang putih dia growth lah, bahasa Melayu ni adalah pertumbuhan. Okay, reason saya memang buat dalam bahasa Melayu webinar ni, saya cakap MPC saya nak buat bahasa Melayu, okay, adalah kita nak bagi pendedahan lah kepada lokal lah, kepada Bumi Putra especially, okay, tentang kepentingan kita perlu adakan matriks pembelajaran dan juga pertumbuhan. Okay, kalau tak selalunya saya pergi conference macam kaum putih je lah, jadi dia orang je yang korek ilmu saya. Dia ada chat ni MPC, dia dapat sharekan supaya usahawan-usahawan lain pun ada metrik prestasi yang sama. Okey, metrik prestasi untuk pertumbuhan dan juga pembelajaran, kita kena set juga target untuk penambahbaikan produk kita yang sedia ada. Okey, so contohnya kita ada 10 jenis produk atau 10 jenis servis. Okey, kita ambil 2 untuk ditambahbaikkan lagi. Jadi kalau macam kita tu adalah model baru, walaupun dia platform yang sama, ataupun totally new, pasal ada juga bila saya buat pembacaan dan sebagainya, nak membuat produk baru ni adalah satu yang berisiko lah dan failure dia selalu tinggi. Okey, tapi pada saya tak apa, setahun sekali kita letak 1-2, tak percaya, tu biasalah, pasal dalam perniagaan pun saya cuba juga. Beberapa benda yang saya scrap kan. Contohnya 2013 saya dah start buat e-learning punya platform. Saya dah panggil programmer buat, habis 10,000 juga lah untuk buat program tu. Tapi saya terpaksa scrap kan kerana market pada waktu tu tak boleh terima. Dia masih lagi nakkan face to face punya delivery lah. Walaupun tak berjaya tapi oleh kerana COVID ni tiba-tiba semua dah terpaksa pula buat online. Jadi saya punya teknik yang saya belajar pada 2014 dulu untuk buat e-learning dan sebagainya dapat digunakan semula. Idea tu terus ada. Jadi tak rugilah walaupun kita rugi dari segi tak berjaya pada waktu itu kerana penerimaan daripada market agak slow. Tetapi at least kita learn something. Jadi ilmu dia masih ada lah, knowledge tu. InsyaAllah. Nasib baik hari itu accident pun kaki je yang patah. Saya accident terlepas. Otak masih lagi ada lagi. Tapi kalau tak pun file project tu masih ada lagi. Kalau siapa nak tengok file project yang tahunan, macam projek tahun ni sedang berjalan. Saya dah berhati-hati sikit lah dalam launching dan sebagainya. Jadi insyaAllah tahun depan ada beberapa produk barulah yang kita akan lancarkan. Jadi untuk penambahbaik yang seterusnya adalah proses. Jadi proses adalah kita perlu juga kena pasti apakah proses yang kita perlu tambah baik. Kita perlukan Kaizen lah sebenarnya dekat sini kalau bahasa orang putih ni. Kaizen dari segi kalau Toyota ni antara pilar dalam kejayaan syarikat tersebut. Kerana dia ada set untuk membuat penambahbaikan secara berterusan.
Okey, kemudian kita nak melibatkan juga penglibatan pekerja kita dalam proses penambahbaikan kerana usahawan ni macam kita yang set up company ni, kebanyakan idea ni datang daripada kita je. Jadi dia banyak top down saja. Dalam masa sama kita nakkan juga idea dia orang dan dia orang jalankan pasal lama-lama kita pun tak boleh nak pegang aja kita punya bisnes tu lama-lama. Okey, jadi ada masa kita dah kena train dia orang, libatkan dalam membuat keputusan, okey. Dan of course akhir sekali dalam proses penambahbaikan adalah penambahbaikan berkaitan teknologi. Okey, dan kita boleh juga set kita punya penambahbaikan tahunan, okey, untuk kita nak buat some automation lah. Dan saya suka gunakan yang Toyota punya konsep. You can Google out about Jidoka. Okay, automation kalau bahasa orang putih dia ataupun bahasa muda dia automation with human touch. Automation ialah automation with human touch. Kita buat automasi yang friendly, yang memudahkan kepada kerja. Okay, jadi contohnya dulu nak buat marketing, susah nak pergi jumpa, ketuk pintu, kita gunakan media sosial. Itu adalah salah satu program penambahbaikan yang kita kena set. Okay, jadi yang akhir sekali ni, Tuan Nizam, dah terlajak dekat 10 minit ni, tak apa, saya buat wrap up sikit untuk metrik prestasi ni adalah yang penting ni adalah bilangan penambahbaikan yang kita ada buat dalam tahun tersebut. Jadi at least SME kena ada metrik prestasi. Jadi barulah perniagaan kita balance. Ada financial punya prestasi performance, ada customer performance, ada internal process performance dan ada learning and growth performance. Jadi barulah kita punya organisasi lebih mantap, lebih berdaya saing dan berdaya tahan. Okey, saya serahkan kepada Cik Nizam. Okey, terima kasih doktor. Ada satu soalan kat sini mengenai proses parametrik prestasi proses. Okey, dia tanya dari segi pembangunan sumber manusia. Okey, untuk SME kebanyakan yang dia nampak ada business owner ni takut untuk melatih pekerja dia. Dengan lebih lanjut takut pekerja dia lari. So bagaimana, apa pandangan doktor itu? Okey, kalau kita ada exit plan, kita dah clear lah. Kita tahu one day kita akan pergi ke investor. Maksudnya kita ni pemegang saham saja. Okey, dan kita perlukan seseorang untuk nak take over lah bahagian kita ni. Tapi kalau tak ada exit plan tu yang kita rasa kalau kita latih dia lama-lama pandai, dia buka lagi company lain. Dia buka kedai lain sebelah kita pula lagi. Okey, jadi dekat situ, dekat dalam proses learning and growth ni sebenarnya nak kena tambah. Sebenarnya saya ada tambah lagi people, P lagi satu. Okey, iaitu succession plan. Succession plan ni maksudnya untuk setiap jawatan ataupun pekerja ni, okay, dia ada plan untuk naik. Okay, dan dia mungkin sampai satu tahap dia mungkin boleh jadi sebagai pemegang saham juga atas contribution dia. Pasal bila sampai satu masa kita akan clearkan saham tapi kita retainkan sikit, mungkin ada 5% kita bagi kepada pekerja yang berprestasi tinggi. Jadi bila dia ada ownership, company pun dah strong, company pun dah besar. Contohnya lah kita pergi pada exit plan nak jual company. Okay, dia mungkin akan jadi CEO atau COO kepada company tersebut. Kita dah dapat dah bahagian kita. Okay, kalau kita takut-takut ni sebenarnya itulah akhirnya kita akan berlari kat dalam tak jumpa pintu tadi. Dia pusing-pusing balik, tak jumpa pintu. Pusing-pusing balik, mana pintu keluar ni tak jumpa. Okay, jadi kena develop supaya kita ada pintu keluar. Kalau kita tak ada pintu keluar, itulah sebabnya kita tahan segala-galanya. Knowledge kita tahan, gaji, allowance, bonus pun kita takut nak bagi kerana kita tak ada strategi keluar. Okey. Baik. Okay. Saya rasa perkongsian yang baik dari Dr. Adli. Masa pun kita dah terlebih 10 minit daripada yang sepatutnya. Alhamdulillah
Saya harap semua para peserta dapat mengambil perincian atau ilmu yang dikongsikan oleh Dr. Edli. So, jika ada terdapat sebarang persoalan lanjut, anda bolehlah melawat website EFR Management, www.efrmanagement.com, atau boleh email terus kepada speaker kita Dr. Edli di edlyramli, edlyramly@gmail.com. Okay. So sebarang persoalan, insyaAllah saya rasa speaker kita tak ada masalah, Dr. Edli, untuk membantu menjawab sebarang persoalan anda. Okey, sampai di sini saja perkongsian kita pada hari ini. Saya ingin mohon maaf jika ada terkasar bahasa dan kesilapan. So esok kita ada sesi ketiga dan keempat dari siri webinar anjuran MPC ini. So saya harap dapat berjumpa anda kembali pada esok hari. Oleh itu, sekian, terima kasih dari kami semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa esok semua insyaAllah. Scan je QR ni untuk nak daftar. Okey. Terima kasih. Pertama.